Syafiqah Izzati binti Suhaimi dan rakan-rakan saya Nadira Husna binti Najib dan juga Nur Farhana binti Muhammad Naik. Kami akan membentangkan tajuk dalam kursus seni dalam pendidikan, iaitu tajuk yang pertama, pengenalan kepada seni dalam pendidikan. Okey, baiklah. Kita pergi ke slide yang pertama. Matlamat seni dalam pendidikan. Okey. Matlamat dia berpandukan, setiap apa yang berlaku dalam pendidikan negara kita ni mestilah berpandukan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, matlamat yang ada dua matlamat. Yang pertama, membentuk kepribadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imajinatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Okey. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya dari segi konsep, konsep SDP ni ialah setiap insan berhak menerima pendidikan dan pemahaman tentang seni tanpa mengira latar belakang, bakat dan kebolehan. Integrasi seni visual, seni muzik dan seni pergerakan meningkatkan perkembangan insan dan minda secara holistik. Maksudnya kat sini integrasi tu maknanya pergabungan antara seni visual, seni muzik dan seni pergerakan lah. Maksudnya dari pergabungan tiga aspek tu akan meningkatkan perkembangan insan tu secara menyeluruh. Seni dalam pendidikan ni penting kerana dapat membantu meningkatkan kreativiti dan ekspresi kendiri seseorang. Baiklah, seterusnya objektif. Okey, seterusnya adalah objektif. Objektif untuk seni, penerapan seni dalam pendidikan yang pertama adalah mewujudkan pembelajaran yang optimum dan menyeluruh dengan mengintegrasikan seni dalam pendidikan dalam mata pelajaran melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubah suai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan. Sebab kalau kita tengok seni dalam pendidikan ni sebenarnya aspek-aspek dia tu sudah hampir menyeluruh, faham tak? Macam contoh seni pergerakan dia sudah melibatkan perkembangan fizikal. Seni dalam macam melukis, dia sudah menggalakkan pemikiran aras tinggi. Sebab apa? Sebab dia melibatkan imajinasi, dia melibatkan murid untuk mengekspresi rasa, mengekspresi pendapat orang melalui seni. Okey, seterusnya meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual, seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan dalam PNP yang menjurus kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Ini macam yang saya cakap tadi lah. Contohnya macam aktiviti melukis ni, dia latih murid berimajinasi, mencipta idea baru, mengekspresi rasa ataupun pendapat mereka. Memupuk budaya, pengamatan, persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan melalui penghayatan alam sekitar. Okey, sini contohlah kita senang nak tengok kalau penulis lirik. Contoh penulis lirik kah, orang yang cipta puisi kah, selalunya diorang akan gunakan apa? Alam sekitar kan? Orang-orang yang tahu menghayati alam sekitar, orang-orang yang tahu atau faham falsafah hidup ni yang selalunya dapat cipta satu lirik atau puisi yang buat kita macam dengar, oh kan? Oh betul, benda tu sampai. Tapi cuba kalau just tulis-tulis tanpa ilham macam tu, mesti macam lebih, kita dengar pun macam lirik dia ni macam lirik tak sampai macam tu maksud ataupun mesej yang dia cuba sampaikan. Seterusnya menggunakan pelbagai kemahiran media teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasil kerja melalui seni. Okey, untuk contoh kita nak gunakan SDP ni kan, kita memang akan terlibat dengan contohnya edit video, pengeditan lagu untuk kita punya pengajaran dan pembelajaran. Saya percaya semua kawan-kawan dalam ni pernah buat kan, untuk hasilkan rancangan satu rangka rancangan pengajaran harian. Seterusnya membuat deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat. Maknanya di sini selepas kita hasilkan satu macam bahan tu, kita akan nilai balik sampaikah ataupun macam contoh apa yang kita cuba nak
bahan yang kita gunakan tu capai tak objektif kita dalam pengajaran pada hari itu. Boleh ikut tak setakat ni? Okay, next. Okay, objektif seterusnya menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual, seni muzik dan seni pergerakan. Okey, macam mana kita menghargai? Paling jelas di sini kita ajar atau sampaikan satu aspek ni kepada murid tu, sebenarnya kita dah teruskan generasi pendapat ataupun macam mana nak cakap, apa yang orang tu dah cipta kita dah sampaikan melalui pengajaran kita. Bermakna ilmu tu atau kemahiran tu berterusan melalui generasi. Okey, menjadikan SDP sebagai tunjang dalam kerja keguruan. Okey, yang ni memang tidak boleh nafikan sebab kita tahu kita set induksi pun selalunya akan gunakan video, lagu. Memang tak boleh nafikan lah, SDP ni memang sesuatu yang penting dan guru bergantung juga sebagai BPM kita di dalam konteks bilik darjah. Yang seterusnya lagi, menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup. Membina jati diri ke arah pembentukan negara dan bangsa, membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan. Maknanya di sini, melalui proses kita menghasilkan SDP ni, sudah contohlah, sudah semestinya kita akan tanya orang kan, atau kita akan mempelajari kemahiran atau ilmu baru. Dalam proses inilah kita akan belajar untuk saling kerjasama, tolong menolong kan, hormat menghormati. Maknanya di sini kita sudah belajar nilai hidup. Okey, itu saja untuk objektif. Baiklah, kita teruskan dengan teori pembelajaran yang menyokong seni dalam pendidikan. Terdapat 3 teori. Antaranya ialah teori konstruktivisme, teori kecerdasan pelbagai dan teori hoki-hoki. Baiklah, saya akan bentangkan mengenai teori kecerdasan pelbagai. Menurut Gardner, teori kecerdasan pelbagai ini sebenarnya pengasasnya ialah Howard Gardner. Dia ni merupakan seorang ahli psikologi yang terkenal dan yang mendapat pendidikan dari Universiti Harvard. Baiklah, menurut Gardner, kecerdasan boleh didefinisikan sebagai potensi untuk memproses informasi yang boleh digiatkan dalam sesuatu budaya dan menyelesaikan masalah serta membentuk produk yang dinilai oleh sesuatu budaya. Maksudnya kat sini potensi itu ialah macam keupayaan lah seseorang individu tu untuk memproses maklumat. Informasi tu maklumat ataupun boleh katakan juga sebagai ilmu pengetahuan lah yang boleh digiatkan dari sesuatu budaya dan menyelesaikan masalah. Maknanya potensi yang setiap individu tu boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan memahami sesuatu ilmu pengetahuan. Baiklah, terdapat 8 kecerdasan, iaitu yang pertama verbal linguistik, logik matematik, visual ruang, kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal dan naturalist. Melalui 8 kecerdasan tu dapat kita tahu bahawa terdapat pelbagai cara untuk memproses maklumat. Maksudnya setiap individu tu dia mempunyai pelbagai kecerdasan dan setiap kecerdasan tu mempunyai cara yang tersendiri untuk memproses maklumat yang diorang perolehi. Sebagai contoh dalam verbal linguistik. Dalam verbal linguistik ni mereka ni suka berbahasa dan kebolehan mereka adalah melalui bacaan, pertuturan, menulis dan memberitahu. Maksudnya mereka ni cenderung belajar dengan lebih berkesan melalui pembacaan. Dan kebiasaannya verbal linguistik ni kebanyakan orang ada. Maksudnya kebanyakan individu di dunia ni lebih kepada verbal linguistik. Seterusnya logical matematik, analytical dan logical, iaitu kebolehan mengkuantitikan, mengukur, membuat peta dan sekuens secara logikal. Maksudnya kat sini logik matematik ni dia lebih dominan di bahagian otak kiri. Maksudnya dia lebih kepada nombor lah untuk macam matematik. Selalunya pekerjaan yang sesuai untuk logikal matematik ni seperti saintis, jurutera, arkitek dan doktor lah. Seterusnya visual ruang.
Visual ruang ni dia berkebolehan untuk membaca topografi, 3 dimensi, membuat corak, bentuk, warna dan keseimbangan. Maksud sini membaca topografi tu dia membaca peta bentuk muka bumi tu. Dan contohnya angkasawan, arkitek dan pelukis. Visual ruang ni juga individunya cenderung baiklah dalam puzzle yang berkaitan dengan ruang. Seterusnya kinestetik. Kinestetik ni adalah kebolehan membuat hands-on respon kepada tugasan fizikal. Maksudnya individu yang mempunyai kecerdasan kinestetik ni dia lebih cenderung kepada pergerakan. Maknanya dia suka bergerak. Dan kebanyakannya macam contohnya dia suka buat persembahan. Seperti contoh macam artis, macam pelakon, atlet. Maksudnya dia lebih cenderung pergerakan. Okey, dari seterusnya interpersonal. Interpersonal ni dia lebih suka berinteraksi dengan orang lain, iaitu berkebolehan untuk merespon terhadap keperluan orang lain. Maksudnya pelajar tu mungkin dia suka aktiviti dalam kumpulan dan mempunyai kebolehan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Contohnya kaunselor dengan pendakwah. Maksudnya dia suka, maknanya dia ada interaksi dengan orang lain, dia suka interaksi tu. Seterusnya ialah intrapersonal. Intrapersonal ialah kebolehan menilai emosi, perasaan dan peribadi sendiri. Maksudnya kat sini dia lebih tahu pasal diri dia sendiri, dari segi kelebihan dia, dari segi kekurangan dia. Lepas tu disebabkan dia tahu kelebihan dan kekurangan dia, keyakinan dia tu mostly lebih tinggi. Sebab dia tahu kelebihan kekurangan dia, yang dia boleh tutup, bukan tutuplah kekurangan dia tu, dan dia keluarkan kelebihan dia. Dan kebanyakan orang intrapersonal dia suka bersendirian, suka mengelamun, dan dia juga tahu apa yang dia perlu lakukan dan apa yang kalau dia perlukan bantuan, dia tahu individu mana dia akan rujuk. Contohnya pemimpin macam tu. Okey, jadi musical ialah kebolehan sensitif pada irama, corak bunyi, kualiti tone dan pitch. Bagi kecerdasan muzik ni, kebanyakan individu tu dia boleh bermain alat muzik, hafal lirik. Lepas tu kebanyakannya ahli muzik lah. Yang terakhir ialah naturalist, iaitu kebolehan memahami binatang, tumbuhan dan sistem planet. Naturalist ni dia cenderung untuk melakukan aktiviti di luar. Maksudnya kat luar lah, dia berinteraksi dengan dunia luar, di sekeliling dia lah. Dia ni pecinta alam, suka bunyi-bunyian alam sekitar. Contoh pekerjaannya misalnya petani, zoologi, pakar biologi. Menurut Gardner, bahan dan mod pengajaran dan pembelajaran mesti sepadan dengan profil kecerdasan murid. Maksudnya kat sini, maksudnya kalau guru tu nak merancang satu pengajaran, dia perlu menyesuaikan dengan kecerdasan murid tu. Contohnya, bagi individu yang menghadapi masalah membaca, penguasaan huruf boleh disampaikan melalui eksplorasi sentuhan kinestetik. Jika murid tu mempunyai kecerdasan kinestetik, maksudnya guru tu perlu merangkalah satu aktiviti untuk murid. Kalau contoh kebanyakan murid yang kinestetik ataupun linguistik kan, mungkin dia boleh gabung ke dua tu untuk menjadikan pembelajaran tu lebih berkesan. Sebenarnya Gardner berpendapat bahawa kegagalan murid dalam pembelajaran adalah kerana setiap murid dipercayai mempunyai profil kecerdasan yang berbeza, tetapi diajar dengan cara yang sama. Murid yang kekurangan keupayaan untuk belajar sesuatu konsep melalui haluan tertentu perlu dibimbing melalui sudut kecerdasan alternatif bagi membolehkan mereka mengeksploitasi kekuatan kecerdasan yang sedia ada untuk pembelajaran. Maksudnya kat sini Gardner ni dipercayalah bahawa kebanyakan murid yang gagal tu dia tidak diajar mengikut kecerdasan yang dia ada. Dan kalaulah dia tu diajar mengikut kecerdasan yang dia ada tu, mungkin dia dapat terimalah apa yang guru tu ajar.
SDP merupakan seni dalam pendidikan merupakan satu daripada pendekatan interdisiplin yang mencadangkan melalui haluan estetik untuk membolehkan murid yang pelbagai profil kecerdasan menguasai sesuatu ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang diceburi. Maksudnya kat sini, seni dalam pendidikan ini merupakan pendekatan interdisiplin. Interdisiplin inilah yang merupakan salah satu cabang ilmu yang mencadangkan melalui haluan estetik. Estetik ni macam menghargai atau menghayatilah untuk murid yang ada banyak kecerdasan tu menguasai ilmu yang dia cuburi. Ni antara aktiviti yang dapat guru lakukan untuk bagi murid-murid yang mempunyai kecerdasan yang pelbagai. Sebagai contoh, verbal linguistik tu murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu secara pen atau hasil kesusastraan. Kerana verbal ni kan dia lebih kepada bahasa, jadi mungkin dia lebih sukalah kepada cerpen dan kesusastraan. Dari segi logik matematik, murid menjalankan eksperimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid. Visual ruang, murid melukis sesuatu menggunakan style, media atau bahan baru. Kinestetik, murid menggunakan pergerakan atau style baru dalam tarian dan drama. Muzik, murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar. Interpersonal, murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama. Intrapersonal, murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan diri sendiri. Naturalist, murid mencari cara menggunakan bahan alam semula jadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu baru dalam bahasa. Ini dapat dilihatlah, setiap aktiviti yang dicadangkan ni adalah memang bersesuaian untuk diri murid itu masing-masing. Okay, contoh. Ini kita dapat tengok salah satu kecerdasan yang diaplikasikan oleh guru tu. Teori kecerdasan pelbagai. Sekarang kita akan teruskan pembentangan dengan teori konstruktivisme yang akan dibentangkan oleh Nur Farhana binti Muhammad. Okey, seterusnya adalah teori konstruktivisme. Teori ini telah dipelopori oleh Lev Vygotsky pada 1896. Okey, Vygotsky berpendapat bahawa perkembangan kognitif dan penggunaan bahasa kanak-kanak tidak boleh diasingkan dalam konteks sosial. Dalam teori ini juga, dia berpendapat proses perkembangan mental
fundamental seperti ingatan, pemerhatian dan penaklukan melibatkan pembelajaran yang menggunakan penemuan masyarakat sebagai contoh bahasa, pemerhatian. Dalam teori ini pun dia percaya orang dewasa yang berkemahiran dalam sesuatu bidang tu bertanggungjawab untuk macam membimbing kanak-kanak ni. Maksudnya kalau dalam konteks bilik darjah, guru tu sebagai facilitator. Jadi kesimpulannya, teori konstruktivisme ni dia berpendapat perkembangan manusia tu dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Sebagai contoh, paling senang kita lah dalam kemahiran kita dalam berbahasa, kita tidak hadiri kelas kan untuk bahasa. Maksud saya di sini konteks bahasa yang kita ni ya, bahasa Melayu, bukannya bahasa macam nak belajar bahasa Cina kah. Maksudnya masa membesar dulu kita tidak adalah ikut kelas formal kah kan untuk mempelajari bahasa Melayu. Kita belajar sendiri di rumah melalui pemerhatian dan yang kita dengar melalui aktiviti sosial kita dengan keluarga, dengan rakan-rakan dan dalam bilik darjah sendirilah dengan kawan-kawan sekeliling. Okey, selepas tu ini merupakan ciri-ciri pembelajaran teori konstruktivisme. Yang pertama, menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Macam saya cakap tadi, apa yang kita belajar tu melalui pengalaman kita. Bukannya setelah belajar tu hasil dia. Dalam pengalaman itulah yang kita pelajari. Apa yang kita pelajari dalam pengalaman tu adalah satu ilmu atau idea yang baru yang kita dapat dan kita bentuk. Dalam ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme yang seterusnya adalah menyokong pembelajaran secara kooperatif. Okay, sebagai contoh, menggalakkan proses murid melalui kajian dan eksperimen. Maknanya di sini tadi kooperatif ni macam dia menggalakkan interaksi murid dengan guru, dengan kawan-kawan. Macam kalau buat eksperimen, selain memerhati, kita akan tanya guru kan, macam cikgu lepas ni macam mana, apa akan jadi. Di sini pun nampak sudah sifat inquiry, ingin tahu, nak tahu apa jadi lepas kita buat eksperimen tu. Jadi seterusnya dalam teori konstruktivisme ini juga dia memberikan murid peluang belajar dalam dunia sebenar. Maksudnya apa yang dia lalui itu sendiri dalam dunia nyata, bukannya baca dalam buku kah, dia belajar melalui pengalaman. Ini adalah contoh penerapan teori pembelajaran Vygotsky dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini bentuk pembelajaran, penerokaan, manipulasi, inquiry penemuan, penghasilan dan ekspresi dan juga pengamatan. Melalui bentuk pembelajaran ini, murid dapat membina ilmu baru, membuat pemerhatian, melibatkan deria mengikut keperluan. Macam contoh, kalau buat eksperimen, dia melibatkan deria penglihatan lah kan. Kalau dia perlu, mungkin macam kan kita buat aktiviti menyanyi, dia menggunakan pendengaran. Seterusnya, dia galakkan imajinasi sebab sepanjang melakukan pekerjaan tu tugasan, murid kenalah berfikir, dia dah latih cara berfikir dekat sini kan. Seterusnya, dalam teori pembelajaran ini juga dia melatih dan mendedahkan murid kepada penyelesaian masalah. Macam contoh pembelajaran matematik dan juga sains. Okey, itu saja untuk teori Vygotsky. Seterusnya akan diteruskan oleh Izzati Suhaimi untuk teori Hoka-Hoki. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan teori Hoka-Hoki. Macam menarik kan nama teori ni, teori Hoka-Hoki. Okey, siapa pengasas teori Hoka-Hoki ni? Pengasas teori Hoka-Hoki adalah Roger Sperry. Roger Sperry ni dia mengkaji tentang adanya pemisahan dalam otak kita ni. Okey. Kemudian, kajian Roger Sperry ni diteruskan oleh Ned Herman yang telah melanjutkan teori Sperry membahagikan otak kita ni kepada 4 bahagian atau dikenali sebagai kuadran konsep. Okey, kedua-dua hemisfera, otak kanan dan kiri ni amat mempengaruhi seseorang tu cara kita berfikir. Gaya pemikiran otak kanan ni dia lebih bebas dan lebih rawak, menyeluruh intuisi, sintesis dan abstrak. Intuisi ni maksud dia kebolehan seseorang tu untuk membuat satu keputusan dalam masa yang singkat. Macam mana orang yang boleh buat keputusan dengan cepat ni, dia banyak guna otak kanan lah maksudnya. Kalau gaya pemikiran otak kiri pula lebih menjurus kepada
kepada logik rasional, analitik, objektif, berurutan dan spesifik. Kalau benda-benda yang fakta, yang kena tepat, kena spesifik ni, otak kiri. Sebab itulah ada orang kata ilmu yang cenderung kepada otak kiri ni adalah ilmu matematik. Manakala orang yang cenderung untuk suka muzik ni lebih banyak menggunakan otak kanan. Orang-orang yang suka seni, sastra, muzik itu banyak menggunakan otak kanan. Okay, seterusnya kita akan lihat bentuk otak kita. Mana yang dikatakan hemisfera kanan, mana yang dikatakan hemisfera kiri. Okay. Okay. Inilah dia 4 kuadran otak kita. Okay. Dan kalau tengok, ini adalah bahagian hemisfera kiri. Yang sebelah sana D dengan C tu adalah bahagian hemisfera kanan. Okay. Kalau orang yang bahagian A, dia banyak menggunakan hemisfera kiri atas ni, orangnya adalah orang yang logik, analitik, orang yang fakta-fakta lah, orang yang kuantitatif, maksudnya yang menggunakan nombor-nombor. Sebab itulah kata lebih banyak kepada matematik. Kalau guna otak kiri belah bawah, sama juga lebih teratur urutan, mesti kena analitik lah secara sistematik. Kalau belah kanan, dia lebih menyeluruh, intuisi macam tadi saya cakapkan, dan dia mengaitkan dengan emosi. Sebab itulah orang yang pandai dalam sastra, dia boleh mengaitkan alam sekeliling dengan emosi. Dia buat sajak yang sastra yang sangat indah. Dia banyak menggunakan otak kanan. Orang yang buat muzik, macam mana orang yang buat muzik tu boleh mengaitkan dengan emosi, dengan alam sekitar, macam itulah. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok ni lebih senang lah dalam bentuk jadual mana gaya pemikiran otak. Kita tengok otak kanan ni, dia lebih rasional, dia lebih analytical, dia lebih berurutan, verbal, bahasa macam ni lah, mengkategori, menerangkan sebab, membuat ramalan, membanding beza yang tersurat dengan yang tersirat. Otak kiri pula lebih menyeluruh, intuitif, yang mendalam dan verbal. Okay, macam itulah tadi gaya pemikiran otak kanan dan juga otak kiri. Okay, seterusnya dia tengok. Okay, teori Hokauki ni, kebanyakan sistem dekat dunia ni banyak menggunakan lebih menjurus kepada aliran pemikiran otak kiri. Kenapa? Sebab kita tengok, kita kalau jawab soalan peperiksaan kan kita banyak apa yang kita buat tu ada sebab dia. Kenapa kita buat macam ni? Ada sebab dia. Kita selalu soalan peperiksaan pun banyak menggunakan fakta-fakta yang membentuk analitik. Okey, para pelajar dilatih untuk membuat keputusan dan melakukan sesuatu berdasarkan logik dan rasional. Macam tadi saya cakap lah, kalau kita memang dah dilatih daripada sekolah lagi, apa yang kita buat tu mesti nak ada rasional. Okay. Seterusnya, gaya berfikir menggunakan otak kiri ini dikelaskan sebagai gaya pemikiran vertikal, iaitu memerlukan sebab rasional dan logik. Segala keputusan mesti berdasarkan sebab dan akibat, pengalaman-pengalaman lalu, dan mesti mempunyai rujukan. Setiap idea mesti berasaskan logik dahulu, kemudian baru boleh diselesaikan. Maksudnya bila dah ada sebab-sebab tu, dah ada fakta-fakta, rasional-rasional dia, barulah masalah tu dapat diselesaikan. Berdasarkan teori ini, seni dapat membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Seseorang pelajar tidak sama dari segi gaya pemikirannya. Maksudnya bila ada unsur seni ni, unsur penggunaan otak kanan, kalau kita seimbangkan, dapatlah dia buat, dia kaitkan logik dengan kreativiti. Faham tak? Okay. Dengan adanya pemahaman tentang cara pemikiran menggunakan otak kanan dan otak kiri ini, maka seni dalam pendidikan dapat menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid lebih mudah difahami selari dengan teori kecerdasan pelbagai. Okay, baiklah. Sekarang saya akan terangkan kepentingan teori-teori tadi ni dalam seni dalam pendidikan. Okey, kita tengok kepentingan yang pertama, dapat memotivasikan diri untuk menjadi guru yang lebih kreatif, inovatif, peka dan mempunyai personaliti yang seimbang, berketerampilan dan juga profesional. Kepentingan yang kedua, dapat membantu perkembangan intelek, terutama dari aspek menyelesaikan masalah. Sebab tadi macam-macam teori kita dah guna. Jadi murid ni dapat didedahkan dengan
dapat membantu murid menyelesaikan masalah, macam mana kreativiti murid untuk menyelesaikan masalah, berfikiran kritis. Okey, seterusnya kepentingan yang ketiga adalah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok. Tak adalah sekadar menggunakan kaedah chalk and talk. Masukkan pelbagai unsur seni. Seterusnya membantu perkembangan insan secara menyeluruh. Tak adalah seseorang tu dia hanya tahu dalam bidang akademik. Kalau dia suka matematik, dia pakar dalam matematik je, benda lain dia tak tahu. Tak nak macam tu lah. Sebab tu lah adanya SDP. Seterusnya, kepentingannya juga membentuk kepribadian generasi yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imajinatif, kreatif, kritis, inovatif dan inventif. Kepentingan ni sebenarnya sangat penting untuk seseorang murid tu ada nilai-nilai estetika, imajinatif, kreatif ni. Sebab kalau kita nak maju, kita kena nak mencipta sesuatu yang baru. Sebab tu lah benda-benda ni penting. Bila nak cipta yang baru ni, kita kena lebih imajinatif, boleh membayangkan sesuatu benda yang belum ada, kita pun cuba lakukan macam tu. Dan akhir sekali, kepentingannya adalah membantu meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan, menghargai keindahan alam. Ni boleh dikaitkanlah dengan penggunaan teori itulah hoki-hoki tadi yang menggunakan otak kanan. Kita patutnya rasa bersyukur lah dengan keindahan alam yang ada. Kecerdasan. Berbagai kecerdasan. Naturalis tu. Betul-betul. Okey, sekian sahaja dari kami. Terima kasih. Okey, selamat pagi semua. Okey, hari ni sebelum mula kelas cikgu nak tanyalah. Cikgu nak semua orang tengok kawan sebelah. Lepas tu buat macam ni. Okey, tengok. Sebut 3. Tengok kawan sebelah pun. 3. Tengok dia kawan sebelah rindu kan sebab 2 hari cuti belajar kat sekolah. 3. Okey, tengok gigi kawan. Cantik tak? Cantik tak gigi kawan? Cantik. Tanya kawan, nampak berus gigi tak pagi tadi? Okey, sekarang cikgu nak okey, sekarang semua letak tangan di atas. Ikut cikgu. Okey. Yang cikgu tunjuk je. Cikgu pilih je, boleh berdiri dan jawab soalan cikgu. Cikgu nak lantari amplop Intan. Ya. Okey, Intan, berus gigi tak pagi tadi? Berus. Okey, jangan nangis. Cikgu tanya je. Okey, seterusnya nak tanya Salwa. Okey, Salwa, dalam sehari Salwa berus gigi berapa kali? Sekali. 3 kali. Okey. Nak tanya Fatin. Okey, 3 kali tu bila saja tu Fatin? Lagi? Okey, 2 sudah. Yang terakhir bila? Okey, malam tu selalunya bila ya? Sebelum bila tidur kah atau semasa tidur? Manalah tahu ada yang mimpi berus gigi kan? Okey, mana kan sehari ni nak belajar pasal gigi? Okey. Seterusnya cikgu nak korang semua perhatikan satu gambar dekat depan. Cikgu nak pinjam mata, boleh tak? Boleh. Okey. Gambar apa yang tak gigi dia? Okay, cikgu nak tanya semua kelas, nak tak gigi macam tu? Kalau gigi macam tu kita senyum nampak cantik tak? Nampak. Kalau kita nampak cantik orang suka tak? Suka. Okay, siapa yang nak kena benci kan? Okey. So untuk dapat gigi macam ni, cikgu tahu cara dia. Mestilah mengikuti cara berus gigi yang betul. Okay, nak tahu tak cara berus gigi yang betul? Okey, kalau nak sekarang, sebelum tu cikgu nak semua dapat tak stick aiskrim ni? Okey, kita akan anggap stick aiskrim ni berus gigi. Okey, cikgu nak semua ambil perhatian ya. Ini bukan berus gigi yang sebenar. Jadi jangan pergi berus betul-betul. Buat action sahaja. Semua boleh action tak? Boleh. Okey, semua Nora Danish boleh berlakon. Ya, Okey, semua boleh action kan?
Jangan luka kadang. Boleh dengar ni? Okey, amaran berat, jangan berus gigi betul-betul. Okey, boleh kejap lirik semua ada tak? Ada. Okey, boleh bacakan ke ada yang dah membaca lagi ni? Okey, semua sekarang cikgu nak semua berdiri. Okey, berdiri, wake up. Okey, sedia tak? Sedia. Cari ruang, jangan sampai kamu berlanggar pula dengan kawan. Cikgu tak mau ada yang cedera. Okey, cari ruang masing-masing. Okey, Intan boleh. Okey, jadi cikgu nak sekarang ni semua sedia tak? Sedia. I can hear you. Sedia tak? Ya. Okey, semua tengok video sambil tengok cikgu buat kat depan. Ikut. Cikgu kan tengok video. Tengok duduk. Dia favorite nak cikgu. Okay, ready? Ready? Semua stick. Bangun pagi, basuh muka, gosok gigi, gosok gigi, gosok gigi. Terus mandi, gosok gigi, gosok gigi. Satu hari 3 kali, petang malam serta pagi. Putih gigi dan berseri. Bulat-bulat, bulat, bulat-bulat, bulat-bulat, bulat, bulat-bulat, bulat, cikgu dia bulat-bulat, bulat-bulat, Latihan. bulat. Boleh ikut tak? Mulut besar-besar, nampak gigi dari luar. Nafas keluar, nafas buka. Gambar gigi ada. Boleh? Boleh. Okey, lepas tu cikgu nak korang jangan lukis gigi biasa yang macam ni. Habis tu nak lukis gigi macam Yang warna putih macam ni. Cikgu pun putih, semua pun warna putih kan? Cuba bayangkan satu bentuk gigi yang lain. Mungkin korang nak corakkan ke? Bayangkan je lah. Sampai sini, korang kan nonton kartun? Nonton kartun tak? Gigi hantu ke? Cikgu nak siapa paling menarik, paling kreatif, dia dapat stick aiskrim yang ada aiskrim. Okey? Yang ada aiskrim Magnum Almond with strawberry bun. Okey? Kalau gigi tu pelik contoh. Tak apa, sekarang cikgu nak semua lukis ikut suka hati. Okey? Itu saja. Sekian, terima kasih. Contohlah yang orang cikgu.